Assalamualaikum dan hai semua murid-murid. Okey, untuk subjek RBT hari ni sangat menarik sebab dia sama macam kita belajar dalam sains, iaitu sumber tenaga. Macam minggu lepas kita dah belajar tentang apa sumber tenaga boleh diperbarui dan juga sumber tenaga yang tak boleh diperbarui. Untuk topik hari ini kita akan belajar tentang kepentingan penggunaan sumber tenaga yang boleh diperbarui. Okey, untuk pembelajaran hari ini awak kena tahu maksud sumber tenaga boleh diperbarui dan yang kedua ialah mengenaraikan sekurang-kurangnya dua kelemahan sumber tenaga yang tidak boleh diperbarui dan yang ketiga ialah dapat menerangkan sekurang-kurangnya tiga kepentingan sumber tenaga yang boleh diperbarui. Okey, sebelum tu cikgu nak tanya, nampak tak ada bulat-bulat buih-buih warna hijau dengan buih-buih color kuning? Okey, nampak tak? Di sini ada dua perbezaan. Cikgu nak awak cuba kelaskan yang mana sumber tenaga yang boleh diperbarui dan yang mana sumber tenaga yang tidak boleh diperbaharui. Okey, cikgu bagi masa seminit je. Okey dah, masa dah tamat. Soalan ni senang je. Okey, cuba tengok yang buih-buih warna hijau ni. Dynamo, sel kering. Kalau sel kering awak dah guna bateri jam tiba-tiba dah mati, awak akan beli baru, betul tak? Bukannya kita pakai bateri yang sama. Jadi apa maksud buih-buih warna hijau ni? Bermakna warna hijau ni ialah sumber tenaga yang tidak boleh diperbaharui. Kalau yang warna kuning ni pula, cuba tengok sel suria, dana kuasa hidro, ombak, angin. Okey, suria ni cahaya matahari, hidro ni air, ombak yang dekat laut dengan angin. Agak-agaknya sumber-sumber ni kehabisan tak lepas kita guna. Sudah tentulah tak kan? Bermakna warna kuning ni ialah sumber tenaga yang boleh diperbaharui. Inilah jawapan dia. Jeng jeng jeng. Okey, sebelum tu cikgu nak kita tengok video dulu. Cuba tengok betul-betul apa video ni sedang fokuskan. Wush. Seolah-olah dekat rumah ni semua pakai motor tau. Pakai enjin. Oh ya, kan tengah mesin jahit. Rupanya tengah main komputer rupanya. Ni bukan air masak. Rupanya di sini minyak. Oh, sakit. Ini kalau minyak dah habis tak tahulah terpekat agaknya dia shift tu. Mainan pun pakai minyak. Dia kadang-kadang tak begitu asap tu. Nak payah debit pun kena pakai minyak. Nampak tak dalam video ni banyak keluar asap semua tu agak-agaknya dia pakai sumber apa tu? Kalau pakai enjin, sudah tentu dia akan pakai sumber tenaga yang tidak diperbarui iaitu minyak petrol. Dan kalau kita pakai minyak petrol setiap hari dekat rumah ni agak-agak minyak tu cepat habis tak? Mestilah cepat habis. Bila dah cepat habis, kita akan mengalami kekurangan sumber. Jadi di dalam video ni kita nampak ada sedikit sebanyak kelemahan bila kita guna sumber tenaga yang tidak diperbaharui ini iaitu minyak petrol. Oleh itu,
Apa kelemahan yang kita boleh tahu tentang sumber tenaga yang tidak diperbarui ni? Yang pertama ialah, nampak tu asap. Hai, kena kat muka habislah. Muka teruk kena skincare banyak ni. Okey, yang pertama ialah pencemaran udara. Okay, minyak petrol ni dia dibakar. Bila dia dibakar, dia akan mengeluarkan asap. Bila keluarkan asap, asap tu dia sangat ringan. Dia akan terkapar-kapar dekat udara sampai menyebabkan udara tu tercemar. Bila udara tu tercemar, gas-gas yang dikeluarkan daripada petrol ni, dia akan terkumpul dekat lapisan ozon yang menyebabkan kesan rumah hijau. Okay, macam mana nak tahu kesan rumah hijau tu wujud ke tak? Okay, cuba tengok suasana sekarang. Panas kan? Panas, berpeluh. Itu sebab gas-gas rumah hijau ni bila dia terkumpul, cahaya matahari ni dia akan pancar secara terus ke bumi, menyebabkan suhu bumi kita panas. Sebab tu kita rasa panas je tiba-tiba. Dulu macam sejuk kan? Cuba tengok Genting Highlands. Dulu sejuk je Genting Highlands. Tapi sekarang panas. Sebabnya adanya gas-gas daripada pembakaran petrol. Okey, yang kedua. Gambar di laut ada warna hitam dekat sini. Agak-agaknya apa warna hitam ni? Hitam ni sebenarnya minyak yang tertumpah. Bila minyak ni tertumpah dekat laut, menyebabkan air laut pun tercemar. Okey, bila air laut tercemar, maka hidupan laut pun akan mati. Ikan pun mati sebab ada minyak yang menyebabkan mereka tidak dapat bernafas. Tengok Patrick Starfish ni kena lumur dengan minyak, jadi orang minyak dah. Dia kalau ada minyak dekat kulit starfish ni, dia tidak dapat bernafas dalam air dengan betul sebab minyak ni dia tidak larut dalam air. Okey, gambar ketiga. Ini biasa kalau mak ayah tengok, lepas tu asyik bising dia tentang harga minyak lah, naik turun lah. Kenapa ada harga minyak naik dan turun? Ya, kerana terdapatnya kekurangan sumber bekalan. Sebab tenaga tidak diperbarui ini bermakna sumber tu kita tak boleh guna semula. Bila tak boleh guna semula, sumber tu akan cepat habis. Bila cepat habis, kuranglah sumber bekalan minyak. Dan sebab itulah minyak pun harga dia naik. Okay, kita dah tahu kelemahan sumber tenaga tidak diperbarui. Maknanya kita kena switch dari tenaga yang tidak diperbarui kepada tenaga yang diperbarui. Kalau dulu kita guna minyak petrol, sekarang kita gunalah solar pula. Kenapa kita guna solar? Sebab untuk menjimatkan penggunaan petrol. Kita akan kurangkan penggunaan sumber tenaga yang tidak diperbarui. Yang kedua, dapat memberikan udara yang lebih bersih. Sebab apa? Kalau sel suria dia tak keluarkan asap kan berbanding kita pakai petrol. Sebab sel suria kita tak membakar sumber tu. Tapi kalau petrol kita bakar. Bila kita bakar petrol bermakna ada asap yang akan terkeluar. Banding dengan sel suria tak keluar asap bermakna udara pun tidak akan tercemar. Bila udara tak tercemar, kesan rumah hijau pun dapat dikurangkan. Bila kesan rumah dapat dikurangkan, maknanya suhu dekat bumi pun tak adalah panas sangat. Yang terakhir ialah dapat meningkatkan peluang pekerjaan. Untuk gambarnya ada jurutera solar dengan juruteknik. Juruteknik ni kerja dia membaiki peralatan elektrik. Okey, itu saja pembelajaran kita pada hari ini, iaitu tentang kepentingan sumber tenaga yang diperbarui. Jadi mulai sekarang, kalau awak pergi ke kedai mana-mana yang ada jual lampu solar tu, pakailah lampu solar berbanding awak pakai lampu yang kena charge dengan USB. Okey, itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Sekian, terima kasih.